Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil-sambil menunggu kita berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha فنور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد. InsyaAllah kita menyambung kembali mudzakarah kitab kita At-Taqdirat As-Sadidah. Kita dah sampai pada perbahasan arkanu khutbatayil jumu'ati wa syurutuhuma. Rukun-rukun dua khutbah dan juga syarat-syarat sah bagi rukun khutbah tersebut ataupun bagi dua khutbah tersebut. Arkanul khutbataini khamsatun. Rukun khutbah ataupun rukun dua khutbah ada 5. Yang pertama, hamdulillah fihima fala budda min lafzi alhamdi aw mashtuqqa minhu wala yakfi asyukru lillah. Jadi rukun yang pertama ialah hamdulillahi fihima, puji Allah Subhanahu wa taala dalam khutbah pertama dan juga dalam khutbah kedua. Nak tak nak mesti kita guna lafaz alhamdu ataupun apa-apa kalimah yang mushtaqqatun, yang apa diambil daripada alhamdu. Ada orang ngaji saraf tahulah. Jadi kita sebut alhamdulillah boleh. Ataupun kita sebut ana hamidun lillah guna isim fa'il juga boleh. Ana ahmadullah ataupun hamidullah guna fa'il madhi, fa'il mudhari' boleh belakalah. Yang penting ada lafaz hamida, mim ha mim dal, sama ada isim fa'il dan sebagainya. Boleh. Jadi tak boleh kita sebut asyukru lillah, tak boleh, tak memadai. Mesti alhamdulillah. Lepas tu mesti guna lafaz Allah, alhamdulillah. Kita tak boleh tukar sebut alhamdulillahirrahman, alhamdulillahirrahim. Nama Allah Subhanahu wa taala yang lain tak boleh. Mesti alhamdulillah. Sebab warid begitu. Yang kedua, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang alhamdu tu pujian, puji-puji Allah Taala tu khutbah pertama, khutbah kedua. Yang kedua, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fihima bi ayyi sighatin. Selawat ke atas Nabi juga dalam dua-dua khutbah dengan apa-apa sirah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad, ikutlah. Tidak memadai wala yakfi rahimallahu Muhammadan. Mesti guna salla ataupun as-salatu, ikutlah. Ana musallin, isim fa'il ke isim maf'ul ke isim apa nama fa'il madhi, fa'il mudhari', yang penting guna salla. Ada sa', ada lam, ada alif tu. Jadi tak boleh kita sebut rahimallahu Muhammadan. Moga-moga Allah Taala merahmati Nabi Muhammad. Tak boleh guna rahimah, mesti guna salla. Allah Taala berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga tidak boleh kita guna sallallahu alaihi wa in 'ada ala madhkur. Sallallahu alaihi itu dhamir. Telah berselawat oleh Allah ke atas dia. Dia siapa? Dia Nabi lah. Walaupun sebelum tu kita ada sebut nama Nabi. Sebelum kita ucapkan sallallahu alaihi, kita ada sebut dah Nabi Muhammad. Lepas sebut dah kita sebut sallallahu alaihi. Tidak memadai. Tak boleh kita sebut sekadar dhamir. Mesti sebut sallallahu ala Muhammad. Tak. Wala yushtaratu lafzu Muhammad. Kat sini tidak disyaratkan lafaz Muhammad lah. Berbeza dengan hamdulillah tadi, mesti alhamdulillah.
Tapi pada selawat kita boleh sebut usalli ala Muhammad, usalli ala Ahmad, sallallahu ala Taha, sallallahu ala Yasin, nama-nama Nabi yang lain. Boleh, tidak ada sebarang masalah. Jadi selawat dalam khutbah pertama dan khutbah kedua. Yang ketiga, al-wasiyatu bittaqwa fihima, mewasiatkan kepada jemaah untuk bertakwa. Apa dia takwa? Wahya imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Fala budda min al-hathi 'ala at-ta'ah aw az-zajri 'anil ma'siyah. Jadi mesti Tok Khatib mewasiatkan jemaah supaya bertakwa dalam khutbah pertama dan dalam khutbah kedua. Apa dia takwa? Takwa ialah buat perkara yang disuruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Jadi nak tak nak mesti ada unsur takwa dalam wasiat tu. Sama ada khatib menggesa pendengar iaitu jemaah buat ketaatan ataupun melarang. Tak melarang tegas supaya ditinggalkan maksiat. Contohnya kita sebut ihadzaru iqab Allah awin nar. Takutlah kamu wahai umat Islam akan azab Allah Subhanahu wa taala dan juga akan api neraka. Wala yakfi at-tahdhiru min ad-dunya, tidak memadai at-tahdhir iaitu amaran tentang ataupun daripada dunia. Tak memadai. Esok ni akan berlaku banjir, maka saya memberi amaran keras kepada semua jemaah supaya apa? Supaya bersiap siaga. Itu tidak memadai. Ataupun kita punya minyak petrol akan naik dalam masa 2-3 hari lagi, maka saya memberi arahan dan juga saranan kepada tuan-tuan untuk membeli petrol dengan segera supaya dapat dengan harga yang murah. Tak boleh. Mesti dengan apa? Mesti dengan menyuruh kepada takwa, kepada ketaatan dan juga melarang daripada maksiat. Ataupun salah satu. Jadi wasiat bertakwa juga fihima dalam dua-dua khutbah. Yang keempat, qira'atu ayatin minal Qur'ani fi ihdahuma wal afdalu an takuna fil khutbatil ula litata'adal khutbatan. Yang seterusnya yang keempat, baca ayat Quran. Bila nak baca? Tak kisah. Sama ada pada khutbah pertama sebelum duduk ataupun selepas khutbah pertama iaitu selepas duduk. Tak kisah. Yang aulanya, yang afdalnya, yang moleknya beradanya ayat Quran ini, dibacanya ayat Quran ini yang merupakan rukun ini dalam khutbah pertama. Supaya dua khutbah tu menjadi adil sama. Boleh? Nah. Adil pada sudut apa tu? Adil pada sudut puji Allah Ta'ala ada dalam dua-dua khutbah. Selawat ke atas Nabi ada dalam dua-dua khutbah. Wasiat bertakwa ada dalam dua-dua khutbah. Kemudian nombor 5 nanti kita akan baca doa untuk orang Islam, orang mukminin. Ada dalam khutbah kedua sahaja. Jadi 4 pada khutbah kedua, 4-3. Tak adil lah, tak seri. Kita nak serikan dia, maka kita letak ayat Quran pada akhir khutbah pertama. Maka jadilah 4 sama. Kalau kita letak pada khutbah kedua boleh juga. Tapi jadi 5-3, tak. Jadi kita nak jadi sekata molek biar 4-4. Gitu cerita dia. Wasyaratul ayat yang nak dibaca tu disyaratkan antakuna mufhimatan, kena memberi satu kefahaman. Kefahaman apa? Kefahaman yang maqsudah. Kefahaman yang maqsudah yang boleh kita faham tentang ayat tu mengenai kisah seorang nabi, ataupun kita boleh faham daripada ayat tu Allah Ta'ala menggesa kita buat taat, Allah Ta'ala melarang kita buat maksiat, Allah Ta'ala cerita tentang azab neraka dan sebagainya. Maka tak boleh ayat yang memberi faham tapi ghairu maqsudah. Contohnya kita sebut bismillah dibaca dalam khutbah Taha ataupun Yasin ataupun Alif Lam Ra. Jadi adalah makna tu. Tak, tapi apa makna dia? Adakah menggesa kepada ketaatan, melarang daripada buat maksiat, menyuruh kita bertarawih ke apa? Tak ada tak. Jadi yang tu tak boleh. Mesti yang ayat yang sempurna, ayat yang memberi faham. Wa kamilatan, ayat yang memberi faham dan sempurna. Mana mesti satu ayat lah. Itu di sisi Indah bin Hajarin, Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah. Okey. Kemudian di sisi Imam Ramli, yakfi walau ba'du ayatin idza kanat mufhimatan. Imam Ramli sebut memadai sebahagian ayat
Maknanya tak payah baca satu ayat lah. Sebahagian daripada satu ayat pun sudah memadai. Yang penting memberi kefahaman. Itu di sisi siapa? Maulana al-Imam Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala. Faham tu? Okey, dalam ta'liq disebut walau qara'a ayatan bi niyyatil qira'ah wa ruknin akhar kal hamdi aw al wasiyyah fatakunu lil qira'ah fala yandarijani fi wahidin illa in qasada al hamda aw al wa'dha fayakunu lahu lima qasadah. Okey, kalau seseorang tu baca satu ayat, ni jenis pemalas ni. Dia baca satu ayat. Satu ayat tu dia nak cover dua benda. Pertama, rukun baca ayat Quran. Yang kedua, rukun memuji Allah ataupun rukun wasiat. Contoh dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu ayat Quran tu. Dia niat sebagai ayat Quran, rukun ayat Quran. Yang kedua, dia niat sebagai puji Allah Ta'ala. Alhamdulillah tu puji. Boleh ke tak? Memadai ke tak? Kita sebut tak? Tidak memadai. Bila dia niat dua, Alhamdulillah Rabbil Alamin sebagai qiraah, sebagai rukun baca ayat Quran dan sebagai puji Allah Subhanahu Wa Taala, maka dapat satu je, iaitu qiraah. Dapat untuk menang ke rukun baca Quran, qiraah. Boleh? Nah, kalau dia niat kalau dia niat sebagai wasiat, dapat ke wasiat. Kalau dia niat sebagai puji-puji Allah, dapat kepada puji-puji Allah. Adapun gabung satu ayat untuk dua perkara tidak boleh. Allah Alam. Maksudnya ni ada masalah khilaf ni. Allah Alam, kita tengok balik. Tapi dalam kitab ni sebut tak boleh lah. Yang seterusnya nombor 5, ad-du'a'u lil mu'minina fi tsaniyah. Berdoa untuk orang-orang beriman fi tsaniyah, iaitu pada khutbah kedua. Jadi kalau kita berdoa untuk orang beriman dalam khutbah pertama, tinggal doa tersebut dalam khutbah kedua, tak sah. Mesti doa juga kali kedua dalam khutbah kedua. Sebab sepatutnya memang doa untuk lil mukminin ini, doa untuk kaum mukminin, orang beriman, mesti dalam khutbah kedua. Wa syaratu an yakuna ukhrawiyan la dunyawiyan. Doa mesti berkait dengan ukhrawiyah, akhirat. Doa supaya diampunkan dosa, doa supaya apa? Supaya diberi ketaatan, kekuatan untuk buat amalan baik dan sebagainya. Mesti yang berkait dengan akhirat. Ataupun doa dengan perkara yang ya'ul ilal akhirah. Contoh doa untuk apa? Diqadakkan dain, diselesaikan hutang-hutang bagi jemaah yang hadir. Itu juga boleh. Sebab apa? Walaupun berkait dengan dunia tu, tapi dia memberi kesan kepada akhirat. Kalau mati dalam keadaan tidak bayar hutang, roh tidak diangkat, tidak lepas naik ke langit. Wala ba'sa bi takhsisi lisami'in. Tidak ada masalah untuk takhsis doa itu untuk sami'in. Tak. Mana Allah maghfir lil hadirin. Allah maghfir dhunub. Allahumma maghfir dhunubal Allahumma salli ala Muhammad. Allah maghfir dhunubal hadirin. Jadi doa, ya Allah ampunilah dosa mereka yang hadir. Jadi kita takhsiskan, khususkan kepada pendengar ataupun kepada orang yang datang. Itu juga tidak ada sebarang masalah, sah doa tersebut. Wa yusannu ad-du'a'u li wulatil amri. Sunat berdoa untuk para pimpinan. Doa untuk yang di-Pertuan Agong, doa untuk kita punya Perdana Menteri, sunat. Tapi tak payahlah menipu. Benda kawan tu tak buat, tak payah kita nak sebut. Dia buat dalam doa tersebut. Doa untuk diberi taufik, hidayah, supaya apa? Dapat memimpin umat Islam ke arah jalan kebenaran. Selesai di situ. Kemudian kita baca sikit lagi. Kama qala sahibu saffati zubat ruknuhuma al-qiyam wal-hamdah wal-hamdi wa ba'dahu salli ala Muhammadi wal yusi bit-taqwa aw al-ma'na kama nahwa ati'u Allah fi kiltayhima was-sitra wal-wila'u bainataini wa bainama salla wa bit-tuhraini wa yatma'innu qa'idan bainahuma wa yaqra'u al-ayata fi ihdahuma wasmu ad-du'a thaniyatan
lil mu'minin wa hasanun takhsisuhu bis sami'in. Seterusnya hukum tertib bain arkanil khutbatain, hukum tertib ketika membaca khutbah Jumaat. Hukum tertib membaca rukun khutbah Jumaat. Adakah mesti start dengan alhamdulillah, lepas tu bawa selawat, lepas tu bawa wasiat, ataupun ikut dan je? Maka jawapannya khilaf lah. Di sisi Imam An-Nawawi, Syekhul Madhab, begitu juga Imam Rafi'i, Syekhul Madhab, tiang kepada ilmu fiqh dalam mazhab Syafi'i, muhaddis, al-hafiz. Jadi menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau berkata sunat. Beliau berkata sunat tu macam saya sebut lah, bukan duduk sambil-sambil minum kopi, sunat rasanya. Tak, bukan. Istimbab berdasarkan dalil dan hujah. Itu kena faham elok tu. Sunnatun inda Nawawi. Jadi hukum tertib satu ikut turutan tadi tu sunat di sisi Imam Nawawi, wa huwa al-mu'tamad, dan itulah pandangan mu'tamad al-mazhab Asy-Syafi'i. Adapun di sisi Imam Ar-Rafi'i wajib tertib. Maknanya kalau tak ikut tertib dalam mazhab dalam di sisi pandangan Imam Rafi'i tidak sah lah. Terus kita baca syurutu sihhatil khutbataini 12. Syarat-syarat sah dua khutbah. Ini syarat-syarat bagi khatib. Ada 12. Yang pertama az-zukurah, lelaki. Maka perempuan tidak sah khutbah Jumaatnya. Yang kedua at-taharah 'anil hadatsain al-asghari wal akbari, fa idza ahdatha fi asna'iha tawadda'a wasta'nafa min jadid. Mesti suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Kalau tengah-tengah khutbah ni, semangat khutbah bergegar mimbar-mimbar tu, tak tiba-tiba terkentut. Tak, maka kita sebut khutbah batal. Yang dia perlu buat apa? Istanafaha min jadid. Dia ambil wuduk start daripada awal. Start daripada awal ni mudah je. Lagu mana cara? Baca rukun sahaja. Contohnya dia dah khutbah kat setengah jam, 20 minit. Terkentut. Bila ambil wuduk, naik mimbar, tak start daripada awal balik. Baca rukun je. Rukun tak sampai seminit pun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillah usikum bitaqwallah. Lepas tu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Duduk. Lepas tu bangun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in usikum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lepas tu selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis khutbah seminit. Yang penting ada rukun. Okey, itu kalau berlaku lah. Tak boleh sambung. Kena start daripada baru. Cumanya cara macam saya sebut tadi. Jadi sebab apa kena start daripada awal tu? Sebab khutbah-khutbah ni satu ibadah. Macam sembahyang lah. Sembahyang, satu ibadah. Zuhur tu 4 rakaat, satu ibadah. Dia tak boleh kita sembahyang 2 rakaat, kentut, kita ambil sembahyang pula, sambung 2 rakaat. Tak boleh. Tak. Jadi bila satu ibadah, dikerjakan dengan satu taharah. Satu wuduk. Begitu juga apa nama khutbah. Dia satu ibadah. Walaupun dia 2 khutbah tu. Khutbah pertama duduk, khutbah kedua, lepas tu selesai. Tak. Tapi dia dianggap sebagai satu ibadah. Dan dikerjakan dengan satu taharah. Berbeza. Okey. Kemudian kalau seseorang tu apa? Berhadas ketika sedang khutbah. Kemudian istakhlafa, mana talaba al-khalf, mana dia khalifah, dia pilih jemaah yang ada depan dia tu yang boleh berkhutbah, naik ganti dia. Maka boleh bina alal khutbah. Maknanya apa? Imam sebut alhamdulillah wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillah. Selesai dah 2 rukun, terkentut. Dia pun keluar ambil wuduk. Ada orang lain naik ganti. Dia minta seorang Zaid ke Muhammad naik ganti. Muhammad tu naik-naik, tak perlu alhamdulillah wassalah dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Tak. Terus wasiat bertakwa, lepas tu baca ayat Quran. Lepas tu duduk, lepas tu sempurnakan rukun-rukun dalam khutbah kedua. Tapi dengan syarat apa? Khalifah tu berganti tu mesti dengar rukun khutbah sebelum tu. Dia dengar alhamdulillah dan juga wassalatu ala maulana Rasulillah. Naam. Faham tak? Naam. Nombor 3, at-taharatu an-najasati fi thawbi wal badani wal makan. Mesti suci daripada tok khatib tu. Tok khatib. Tu. Lelaki tok khatib. Kalau pendengar tu ada perempuan sah khutbah.
Yang kena suci daripada hadas kecil, hadas besar untuk khatib. Kalau pendengar ada yang berhadas kecil, ada yang berhadas besar, sah khutbah. Yang suci ni pun sama untuk khatib. Sebab tu kita sebut tadi syurutu sihhatil khutbatain, dalam taklid sebut fi haqqil khatib. Jadi mesti suci daripada najis pada badan, pada pakaian, pada tempat. Boleh. Ay taharatu thawbil khatibi wa badanihi wa makanihi alladhi yubashiruhu minan najasah. Badan ni seluruh badan lah, dalam hidung, dalam mulut, dalam mata mesti suci daripada najis. Yang kedua pakaian yang dia pakai, sama ada baju dalam, jubah luar, kopiah, ridak, spendo, dia pakai spendar. Underwear tu dia pakai tu tak, yang tu pun kena suci. Seluar kena suci. Juga tempat kat sini maksudnya bukan satu masjid kena suci, ataupun bukan satu mimbar kena suci, tak, tempat yang dia sentuh. Tempat yang dia sentuh ketika naik khutbah, nak naik mimbar tu, dan juga ketika mana dia pegang ketika sedang berkhutbah. Tempat yang dia sentuh dan dia pijak mesti suci. Tempat yang dia tak sentuh dan tak pijak, walaupun tak suci, tidak ada masalah. Contoh dia belakang mimbar, tak ada tahi, dia tak sentuh, tak ada masalah, sah. Tu dia. Nombor 4, satrul aurah. Yang keempat ialah menutup aurat. Falau inkashafat wa madha waqtun yumkinu an yasturaha wa lam yasturha batalatil khutbah wa wajaba i'adatuha. Menutup aurat. Maka kalau terbuka aurat dan telah berlalu satu waktu, iaitu sekadar tamakninah, waktu yang mana apa? Yang dia boleh tutup aurat tersebut tapi dia tak tutup, maka batal khutbah dan wajib ulang khutbah. Tengah-tengah khutbah terbuka aurat, dia tidak tutup dengan segera, dia tidak tutup sebelum berlalu kadar subhanallah. Tak, maka kita sebut khutbah tu batal. Lepas tu nak buat lagu mana? Ulang balik. Nak ulang daripada awal? Tak, baca rukun sahaja macam saya bagi tahu tadi lah. Nombor 5, al-qiyam. Sebab kalau nak baca khutbah balik 20 minit pula, kan nak habis khutbah tu nampak aurat pula, batal pula, start pula 20 minit. Lagilah makmum jemaahnya. Tak daya kawan. Boleh. Nombor 5, al-qiyamu 'alal qadir. Yang kelima, syarat sah khutbah ialah mesti berdiri. Untuk imam mesti berdiri. Jemaah tak perlu berdiri sebab tu kita tengok jemaah tak berdiri waktu khutbah. Yang kena berdiri tu imam. Fa in ajaza 'anil qiyam khataba jalisan. Kalau tak mampu untuk berdiri, sekira-kira menyebabkan hilang khusyuk dia ataupun masyaqqah syadidah, maka dia boleh duduk. Fa in ajaza khataba mutaji'an. Kalau tak mampu juga dia boleh irtija', khutbah dalam keadaan mengereng. Cumanya ketika itu wal aula huna an yastakhlif. Bila dah sampai peringkat mengereng tu, tak, bagi serah pada orang lain lah. Aulanya serah pada orang lain untuk khutbah. Okey. Ustaz, jika contoh tak khatib pensan, lepas tu ada orang ganti. Yang ganti tu kena baca tak semua rukun khutbah atau pensan. Allahu a'lam. Kalau pensan apa yang berlaku? Allahu a'lam. Adakah terus boleh sambung je? Kalau yang mukhalifah tu pengganti tu dah dengar rukun daripada Tok Imam yang pensan tu, ataupun kena start balik atas alasan Tok Imam tu dah keluar daripada keahlian untuk berkhutbah sebab dah pensan. Allahu a'lam. Wallahu a'lam. Lu kena tengok balik tu. Nak kena tak ada sebut kena tengok balik masalah kalau Tok Imam pensan nanti dah saya tengok bila-bila. Nombor 6, al-julusu bainahuma. Awal sikit ini. Apalah, kalau itu lepas tu boleh dengar rakaman insya-Allah. Di Facebook boleh, di YouTube pun ada. Dengarlah rakaman ni, bagi ke anak, bagi ke cucu, bagi ke cicit. Insya-Allah ada faedah. Benda tidak ada panduan dalam beramal. Amal sesuatu dan kadang berilmu ni lain. Macam kita yang hafiz Quran, dengar orang baca Quran lain, dengar orang yang tak hafiz. Satu. Yang kedua, kita yang kerti bahasa Arab, bila dengar orang baca doa, bila dengar orang baca Quran, dia lain. Hadir hati tu lain. Berbanding orang yang tak faham langsung. Faham betul? Nah, begitu kalau beramal ni.
Berilmu lain dengan orang tak berilmu. Okey, lazat dia tu lain lah. Nombor 6, al-julusu bainahuma. Sikit lagi, 10 minit lagi. Al-julusu bainahuma fawqa tuma'ninati as-salah wal afdalu an yakuna biqadri surati al-ikhlas fa idza lam yajlis husibata wahidatan. Mesti duduk. Yang keenam, mesti duduk antara dua khutbah. Lepas habis khutbah pertama, duduk. Sekadar mana? Lebih daripada kadar subhanallah. Tu. Lebih daripada kadar subhanallah. Duduk tu. Yang afdalnya, duduk sekadar bacaan suratul ikhlas. Yang lebih afdal baca betul surah al-ikhlas ketika duduk. Kalau tak duduk, Ustaz, Tok Imam duduk syarah-syarah semangat. Habis khutbah pertama, khutbah kedua, tak duduk. Ketika itu, dua-dua khutbah tu kita sebut baru satu khutbah. Nak tak nak, dia kena duduk pula lepas tu bangun, ulang balik khutbah kedua. Faham tak? Lepas tu kalau kawan tu tak boleh berdiri, Ustaz sebut tadi, dia khutbah dalam keadaan duduk. Okey. Dah habis khutbah pertama, nak duduk dalam mana? Dah duduk dah. Kena nak tidur lepas tu. Nak pisahkan antara dua rukun, dua-dua khutbah. Tak payahlah. Tak payah tidur, tak payah mengereng, tak payah apa. Duduk juga. Habis khutbah pertama duduk juga. Cuma diam. Diam sekadar mana? Sekadar surah Al-Ikhlas tu yang afdal. Ataupun sekadar fauqa taba'ninati salah. Lebih daripada kadar subhanallah. Hakadha. Nombor 8, nombor 7. Al-muwalatu bainal khutbatain. Yalah. Tak boleh. الموالاة بين الخطبتين عرفا وبعضهم قدره بركعتين خفيفتين فلو طال الفصل زيادة عن ذلك وجب إعادة الخطبة. Jadi yang ketujuh, kena berturut-turut antara dua khutbah secara uruf. Kalau ikut secara uruf dia ikut asas masyarakat. Kalau kita habis khutbah pertama, kemudian kita selangkan dengan satu masa, lepas tu baru kita masuk khutbah kedua, masyarakat sebut selang tu lama tu. Maksud tu tidak sah. Tapi sebagian ulama telah mentakdirkan. Atau uruf itu telah ditentukan, seluas muatnya dua rukun yang ringkas. Dua rakaat yang ringkas. Dua rakaat yang ringkas ni maksudnya apa? Maksudnya sembahyang dua rakaat tanpa sebarang perkara sunat. Tak, tu. Sebagai ulama sebut maksud dua rakaat yang ringkas ialah kita tidak buat panjang seperti biasa kita buat. Mana baca juga zikir tu tapi sekejap. Dia tak panjang seperti biasa kita buat. Itu ada pandangan-pandangan lah. Ala kulli halnya mesti mualah. Lepas khutbah pertama duduk sekadar suratul al-ikhlas ataupun baca surah al-ikhlas, lepas tu bangun, lepas tu teruskan. Kalau kita pisahkan dengan satu tempoh yang muat untuk diletak dua rakaat secara ringkas, lebih kurang 2 minit, maka ketika itu terbatal khutbah, kena ulang balik khutbah daripada awal, daripada khutbah pertama semula. Okey, nombor 8, al-muwalatu bainal khutbataini wa bainas salati urfan kama sabaq. Jadi mualah berturut-turut antara dua khutbah. Habis khutbah pertama, khutbah kedua. Begitu juga antara dua khutbah dan juga sembahyang. Lepas habis khutbah kedua tu, aqimus salah. Mesti sembahyang terus. Kalau dipisahkan di tengah-tengah itu dengan tempoh yang muat untuk letak dua rakaat secara ringkas, iaitu lebih kurang 2 minit, 3 minit, maka ketika itu kita sebut khutbah terbatal, automatik sembahyang Jumaat pun terbatal. Lepas tu nak buat lagu mana? Macam saya sebut tadi, ulang balik khutbah dengan ringkas, lepas tu terus sembahyang. Nombor 9, al-isma'u minal khatib. Al-isma'u minal khatib. Apa al-isma'? Al-isma' ni memperdengarkan, asma'a yusmi'u al-isma'an. Ay isma'ul khatibi 40 rajulan. Khatib tak boleh bisik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tak boleh. Mesti angkat suara. Isma'. Dia mesti usaha untuk memperdengarkan. Angkat suara lah. Dia kena dengarkan berapa orang? 40 orang. Yang 40 orang tu pula mesti kumpulan yang tanaqidu bihimul jumu'ah. Yang semalam kita bincang, mesti laki merdeka mustautin. Lepas tu balighin. Imam mesti angkat suara sampai 40 orang yang cukup sifat tu dengar. Dengar apa? Dengar rukun khutbah. Dengar rukun khutbah. Kalau ada part yang bukan rukun tak dengar, tidak ada masalah. Yang penting rukun khutbah didengari. Boleh?
Jadi kalau 39 orang je dengar, tak sah khutbah, mesti 40 orang. Melainkan kalau tu imam tu, orang yang ke-40, dia khutbah dia tak dengar, tak ada masalah. Sebab tu imam walaupun dia tak dengar, dia faham apa yang dia cakap. Jadi tidak ada masalah walaupun dia tak dengar. Pekak ke dan sebagainya. Nombor 10, ay yasma'aha arba'un. Ay sama'ul hadirin li arkanil khutbati bil fi'li ay haqiqatan. Inna Nawawi wa Rafi' wa Ibn Hajar. Jadi yang ke-10, mesti 40 orang dengar khutbah. 40 orang yang cukup syarat. Mimman tad'aqidu bihimul jumu'ah. Jadi yang ke-9, tok khatib tak boleh bisik, mesti angkat suara sehingga mampu mendengarkan 40 orang. Syarat seterusnya mesti 40 orang tu pula dengar sungguh. Dengar sungguh rukun khutbah. Itu di sisi Imam Nawawi, Imam Rafi', Imam Hajar. Mesti dengar sungguh. Ustaz bunyi bising kat luar, bunyi hujan lebat, maka jemaah tak dengar, tak sah. Di sisi Imam Ibn Hajar, Imam Ramli, Imam Rafi' tak sah. Mesti dengar sungguh. Tapi di sisi Imam Imam Ramli, beliau mensyaratkan as-sama' bil quwwah. As-sama' bil quwwah ni mana bertakdiran ma'sukunir rih was saut. Kalau kat luar tu ada apa? Ada bunyi bising, ada bunyi hujan lebat sangat, maka tok imam angkat dah suara. Speaker pun kuat dah. Tapi sebab bunyi luar tu bising, akhirnya menghalang telinga kita daripada dengar khutbah. Boleh. Jadi kita tak dengar. Disebabkan apa? Disebabkan bunyi bising di luar. Maka ketika itu tidak sah khutbah tersebut di sisi Imam Ibn Hajar, tapi sah di sisi Imam Ramli. Sebab apa Imam Ramli sebut? Hujan tu kalau tak ada, kamu dengar khutbah tak? Dengar. Memadai dah. Walaupun kamu tak dengar. Disebabkan hujan. Yang tak boleh, kalau hujan tak ada, kamu tak dengar juga khutbah. Ketika itu ada problem. Waktu itu tidak sah. Kemudian disebut dalam ta'liq, kalau imam pekak tidak ada masalah. Sebab apa? Macam saya sebut tadi, dia tahu apa yang dia cakap. Jadi tidak disyaratkan dia dengarlah apa yang dia cakap tu. Adapun pekaknya makmum. Contoh 40 orang makmum, 20 orang pekak. Ataupun 2-3 orang pekak. Maka ketika itu memberi mudarat kepada sahnya Jumaat. Kalau tidur, Tok Imam duk huha atas apa nama mimbar tu, makmum tidur. Dia dua tempat lah. Seronok tidur ni, waktu khutbah, waktu majlis ilmu. Tu kena ambil nota, tu tulis kat buku. Terutama kalau ada aircon dalam masjid tu, kau mujur. Jadi wala yadurun naumu ala qawli man qala innal ibrata fis sama' bil quwwah. Kalau tidur ada khilaf. Kalau ikut Imam Ramli yang mengatakan al-mu'tabar as-sama' bil quwwah, maka tidak ada masalah walaupun tidur. Sebab apa? Kalau tak tidur, dengar tak khutbah? Dengar. Maka tidak ada masalah. Tak dengar disebabkan tidur. Tu. Faham tu? Naam. Warna tak habis-habis ni. Sikit lagi. Nombor 11, antakuna bil arabiyyah ay al-arkan, wa dhalika idza kana fil qaumi mimman ya'rifu al-arabiyyata wa illa fayakfi bi ayyi lughatin bi syart an yafhamaha al-hadirun wa yajibu alaihim ta'allumu al-arabiyyati wa illa athimu ma'a adami sihhati jumu'atihim. Yang ke-11, mesti khutbah diucapkan, dilafazkan dalam bahasa Arab, iaitu rukun lah, rukun khutbah. Kalau tak pakai tak sah belaka lah kita punya khutbah di Malaysia ni. Jadi rukun khutbah tu mesti dalam bahasa Arab. Bila tu? Bila dalam jemaah kita tu ada yang reti untuk ucapkan, lafazkan rukun dalam bahasa Arab. Tapi kalau tak ada, pelat belaka. Alhamdulillah, tak tahulah nak bawa pelat lagu mana. Tak boleh. Tak ada orang yang boleh dalam jemaah tu. Tok imam pun tak reti, yang lain pun tak reti. Maka boleh berkhutbah dengan apa lurah sekalipun, dengan syarat difahami oleh jemaah. Rasanya ada pandangan mengatakan walaupun jemaah tak faham. Allahu a'lam. Ala kulli hal kita baca kat sini dengan syarat apa? Bahasa yang digunakan bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ke difahami oleh jemaah. Dan wajib juga mereka, iaitu semua jemaah, belajar bahasa Arab. Sehinggalah ada 2-3 orang yang reti bahasa Arab, maka gugurlah dosa bagi pihak yang lain. Kalau semua pakat buat tak tahu je. Tak, hak ni wakil kau ni, hak ni wakil kau ni, hak ni wakil kau ni. Faham yang wakil lagu tu, tak ada seorang habuk mengaji bahasa Arab. Mana tak boleh nak sebut lafaz rukun tu guna bahasa Arab, maka semua pakat berdosa. Dalam masa sama, Jumaat juga tidak sah. Jadi Jumaat sah kalau guna bahasa Melayu, tapi dengan syarat belajar dah. Belajar tak reti-reti. Tapi kalau semua pakat tak belajar, tiba-tiba tukar khutbah rukun tu guna bahasa Melayu dan sebagainya, tidak sah khutbah. Bila tidak sah khutbah, tidak sah sembahyang. Yang ke-12 yang terakhir,
an takuna kulluha fi waqti dhuhri falau syara'a fil hamdalati qabla zawal lam tasih. Yang kita sebut dah sebelum ni, mesti dua-dua khutbah itu dalam waktu zuhur. Jadi kalau sebelum zuhur kita dah alhamdulillah, satu rukun sebelum zuhur. Masuknya zuhur kita pun wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillah usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum tattaqun. Tak, ketika itu tidak sah kerana apa? Ada satu rukun di luar khutbah, di luar waktu zuhur. Jadi mesti semua rukun di dalam waktu zuhur. Kalau ada satu rukun di luar waktu zuhur, khutbah tidak sah, automatik sembahyang tidak sah. Cukup sekadar itu, insya-Allah nanti kita sambung sunanul Jumu'ah. الله ربي فهمتم؟ نعم هذا فقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.